Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusik pula mic dah, tak apalah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dengan aku Akmal dalam vlog juga blog. Pada video kali ini kita akan sambung lagi. Saya tak habis buku ni, kita sambung jugalah. Okey, buku daripada 25 utusan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dekat sikit. Okey, bagi korang yang baru follow ataupun baru nak tengok video aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan satu disclaimer yang perlu aku highlightkan di sini, aku bukanlah ustaz ke parastizah ke cendekiawan Islam, bukan. Aku just seorang yang ada buku dan aku nak korang pun tahu apa yang aku baca lah. Lebih kurang gitulah. Jadi dengan sepanjang kita dalam perintah kawalan pergerakan ni, insyaAllah kita dapat manfaatkan. Dengan apa sebelum ni kita tak sempat buat, kita dapat buat, insyaAllah. Jadi banyak cerita yang ada dekat dunia ni selain cerita COVID-19 ni. COVID-19 ni korang boleh cari dekat mana-mana pun kan. Sama ada, aku perasan banyak orang buat video pasal COVID-19. Memang boleh pergi punya, tak ada masalah. Buatlah video pasal COVID-19. Cuma jangan sampai tersebar ataupun terkeluar pula maklumat-maklumat palsu, ataupun dia takut tambah pula menjadi orang takut pula kan. Tak syok lah itu. Okey. Jadi untuk ini kita sambung lagi. Daripada sekali lagi aku menggunakan buku 25 Nabi Utusan Allah ni. Buku ni sebenarnya sesuai untuk kira macam bacaan keluarga lah. Nak baca, nak cerita kat anak-anak pun bagus. Kemudian disokong juga dengan tafsir Al-Hamra, tafsir Quran, Al-Quranul Karim, Al-Hamra, keluaran karya Bestari. Okey. Hari ini kita nak sentuh berkenaan dengan Nabi Lut dan tetamu misteri. Baik, kita recap sikit video sebelum ni. Ia berkenaan dengan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim diberi keistimewaan semasa dia bayi. Dia dapat keluarkan, Allah beri keistimewaan, dia dapat keluarkan madu daripada jari jemari dia, untuk menggantikan susu ibu dia. Sebab Nabi Ibrahim ini diletakkan dalam sebuah gua, ditinggalkan untuk mengelakkan raja pada waktu itu, iaitu Raja Namrud, daripada terus memburu bayi lelaki. Sebab dalam firasat dia, ataupun adalah orang telik-telik ke apa, yang mengatakan ada seorang lelaki bakal menggantikan kerajaan dia dengan meruntuhkan kerajaan dia tu. Disebabkan itulah ayah ataupun ayah lah mudah kita panggil ayah kepada Nabi Ibrahim tu tinggalkan Nabi Ibrahim dalam gua, walaupun kita tahu, walaupun dia maklumkan pada ketika itu dia masih lagi bayi, dan dia membesar dalam gua sehinggalah jadi dewasa. Itu recap ni sampai habis cerita ni kan. Okey, tak apa. Okey, kita masuk kepada cerita Nabi Lut dan tetamu misteri. Okey, Nabi Lut ni dia ada mujizat dia lah. Nabi Lut ni, Allah selamatkan Nabi Lut daripada gempa bumi yang dahsyat serta hujan batu yang menghancurkan kota Sodom. Okey. Alright, kita start baca. Okey, Nabi Lut alaihissalam seorang nabi dan rasul yang ditugaskan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi Lut ni adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Dia adalah dalam keluarga Nabi Ibrahim jugalah. Jadi Nabi Lut ni diutuskan kepada satu kota yang nama kota tu kota Sodom. Kita senang panggil kota Sodom dan kaum-kaum Sodom lah. Okey. Didapati hampir keseluruhan penduduk kota Sodom tu mengamalkan hidup gaya sonsang. Dia suka lelaki-lelaki, perempuan-perempuan lah. Itu jadi masalahnya, sonsang pula dah. Patut lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Ini lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dia berahi sama dia pula kan. Okey, jadi perbuatan ini merupakan amalan yang keji dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihissalam telah menyeru dan mengajak kaum Sodom ni untuk menghentikan amalan kehidupan sonsang dia orang ni. Kalau tak, sebelum Allah menurunkan azab kepada kaum Sodom. Okey, kaum Sodom ni pun, kaumnya di kota Sodom itu bukan sahaja menolak, tapi dia siap macam mengancam dan mengusir Nabi Lut alaihissalam jika baginda tidak berhenti berdakwah. Dia macam warning pula kat Nabi Lut kan. Kalau tak berhenti berdakwah, dia mungkinlah dia ancam, ataupun dia ancam untuk usir Nabi Lut daripada kawasan tu. Jadi pada satu hari Nabi Lut alaihissalam didatangi dengan 3 orang pemuda. Kedatangan mereka tu diketahui oleh penduduk di kota Sodom. Jadi mereka ni beramai-ramailah datang ke rumah
Nabi Lut. Nak tengok siapa dia yang datang tu. Okey. 3 orang pemuda tu tadi yang bertamu ke rumah Nabi Lut sebenarnya bukanlah tetamu yang biasa-biasa. Sebab mereka ni adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Okey, atas nasihat malaikat yang tadi yang datang bertamu ke rumah Nabi Lut tadi, dia nasihatkan untuk Nabi Lut serta anak-anaknya serta orang-orang yang beriman untuk meninggalkan kota Sodom kerana Allah akan menurunkan azab. Jadi malaikat tu je minta untuk Nabi Lut, kaum-kaum yang beriman dan juga anak-anaknya untuk keluar daripada kota Sodom, tinggal kota Sodom kerana akan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bila turunnya kota Sodom tu ditelan bumi, azab dia ditelan bumi, dan tiada seorang pun yang selamat kecuali orang-orang yang beriman. Okey, peristiwa ini dirakam di dalam Al-Quran sendiri, di dalam surah Hud. Dalam surah Hud ayat 77 hingga 83. Nanti kita akan baca pengertiannya dengan menggunakan kitab tafsir Al-Hamra ni lah. Kita akan baca tafsirnya. Okey. Apa yang kita boleh belajar daripada kisah Nabi Lut ni? Yang pertamanya, tidak ada manusia yang terselamat daripada sisi Allah kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okey, kita buka kitab tafsir Al-Hamra ni. Okey, kita buka surah Hud. Surah Hud ni merupakan surah yang Okey, surah Hud ni merupakan surah nombor 11 dalam turutan susunan surah-surah dalam Al-Quran. Okey, kita pergi ayat ke-77. Saya baca pengertian ni 77. Dan ketika para utusan kami, iaitu para malaikat itu datang kepada Lut, dia berasa curiga dan dadanya terasa sempit. Kerana kedatangannya, dia berkata, inilah hari yang sangat sulit. Ni Nabi Lut lah. Nabi Lut cakap, inilah hari yang sangat sulit. Itu ayat 77. Ayat 78, dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka sentiasa melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah puteri-puteri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Dia siap tunjuk ini apa puteri-puteri ni maksudnya perempuan lah, dia tunjuk perempuan. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tetamuku. Tidak ada di antaramu yang pandai, tidak adakah di antaramu orang yang pandai. Okey, jadi tu ayat 78. Ayat 79, mereka menjawab, kaum di kota Sodom itu menjawablah, sesungguhnya engkau pasti tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan, iaitu syahwat terhadap puteri-puterimu, dan engkau tentu tahu apa yang sebenarnya kami kehendaki. Kaum Nabi Lut ni dia lebih berminat kepada tetamu yang datang ke rumah Nabi Lut, seperti mana yang dalam buku ni tadilah. Okey, ayat 80, dia iaitu Lut berkata, jika aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan. Ayat 81, mereka para malaikat berkata, iaitu tetamu yang datang ke rumah Nabi Lut tu, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggumu. Oleh itu, pergilah bersama-sama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali isterimu. Okey, sesungguhnya dia juga akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya azab bagi mereka itu adalah pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Okey, ni ayat 81. Dia malaikat tu dah bagi warning untuk tinggalkan kota Sodom tu, yang mana benda tu akan berlaku pada waktu subuh, dan malaikat tu kata jangan toleh belakang, mana jangan tengok pun apa yang berlaku dekat kaum Nabi Lut tadi. Okey, 82, ayat 82. Maka ketika datang keputusan kami menterbalikkan negeri kaum Lut. Terbalikkan negeri kaum, bayangkan negeri
negeri, bukan kecil-kecil tempat dan kami hujani mereka dengan batu daripada tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Bermaksud kalau kita boleh fikir, dia terbalik je berpusing-pusing, bertubi-tubi lah. Dan ayat 83, pengertiannya, batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu dan ia tidaklah jauh daripada orang-orang yang zalim itu. Okey, baik. Untuk video kali ini, alhamdulillah sampai sini saja. Nanti kita akan sambung balik video, InsyaAllah kalau free esok lah kot. Esok lah buat lagi video, insyaAllah. Benda simple je. Apa yang sebarang ayat yang ada dalam ni, tak ada tambah-tambah pembait ayat yang pelik-pelik ke apa, cuma menggunakan ayat dalam buku ini 25 Nabi Utusan Allah, dan juga tafsir daripada tafsir Al-Hambra ni. Dia kita just sharing sajalah. Tak adalah katakan aku ni ustaz ke, aku ni cendekiawan Islam ke, nak cerita pasal sejarah sirah ke, tak lah. Just biasa-biasa saja. Okay, insyaAllah kita sama-sama doakan negara kita kuat untuk menghadapi cabaran COVID-19 ni. Benda tak nampak, jadi kat mana lagi kita nak bergantung kalau bukan kepada Tuhan yang memberi kekuatan kat kita lah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.